Right. Okay. Okay. Alright. Okay, nampak tak screen teacher? Nampak teacher? Okay, Nampak. clear ke? Nampak. Alright, okay. So today we're going to learn about the mole concept. Okay, chemical formula and equation. Okay, mole concept. Kakak tutup pintu, aircon keluar. The mole concept, chemical formula and equation. Sebenarnya kan topik ni kan dia macam ada beberapa pecahan. Maksudnya yang pertama, subtopik yang pertama adalah the mole. Okay, kita nak belajar mole. Okay, yang kedua adalah chemical formula, and yang ketiga adalah chemical equation. So ada tiga subtopik yang besar yang awak kena faham. Okay, so untuk petang ni, kita hanya nak masuk satu subtopik yang kecil je, which is relative atomic mass dengan relative molecular mass. Okay, so awak kena faham betul-betul apa itu relative atomic mass dan apa itu relative molecular mass. Okay, so dia punya konsep dia, apa yang you boleh nampak sebenarnya benda ni dia lebih kurang sama. Yang membezakan dia adalah kalau ini, ni keyword dia lah, atom. Relative atomic mass adalah untuk atom. Relative molecular mass adalah untuk apa? Molecule. Molecule. Okay, Wairin ada? Wairin? Mana Nuwairin? Nah, dia tak menyaut dah. Nuwairin tak ada ke? Mana Nuwairin Humaira? Wujud ke tak wujud? Ada cikgu. Ada. Apa kau terlambat jawab? Cikgu. Terlelap. Tak cikgu. Tu belum apa-apa dah ni dah. Okay, alert. Kenapa teacher panggil macam ni? Teacher nak tengok kau sebenarnya alert ke tak alert. Alright, okay. So, fahamkan konsep dulu Okay, teacher nak cerita kat awak. Okay, relative atomic mass. Apa tu relative atomic mass? Okay, so sebenarnya kan kita nak timbang atom, tak boleh. Bukan tak boleh. Atom tu adalah benda yang paling kecil. Okay, so bila kita nak timbang, kita tak boleh nak timbang directly macam kita timbang benda biasa. Kita letak atas penimbang, okey, berat dia adalah 3 kilogram. Berat dia adalah 2 gram. Tidak, tak boleh. Atom kita tak boleh buat macam tu. Kenapa? Sebab dia terlalu apa? Kecil. Terlalu ringan, dia terlalu kecil. So tak boleh buat macam tu. Okay, so apa yang kita boleh buat? Okay, berkelas ni. Please close the door. Okay, apa yang kita boleh buat? Okay, chemist, okay, dia gunakan konsep relative atomic mass ni tau. Untuk apa? Untuk dia compare. Dia compare apa? Dia comparekan mass of atom tu dengan satu lagi elemen, okay, yang kita anggap dia sebagai standard. Macam tu Okay, so therefore we do not need to know the actual mass of an atom. Maksudnya kita tak boleh nak timbang direct, tapi kita kita gunakan konsep relative atomic mass dengan apa? Dengan cara apa? Dengan compare. Compare apa? Dengan satu benda yang kita ambil sebagai standard. Contohnya kita ambil standard kita adalah sebiji telur. Contoh sebiji telur tu adalah kita punya standard. So apa kita buat? Kita tak boleh nak timbang magnesium sebab magnesium tu kecil sangat. Tapi berat satu atom magnesium adalah bersamaan dengan 12 kali berat telur. Contohnya. Maksudnya itulah maksud standard. Okay, itu maksud dia standard. Faham ke tidak setakat tu? Dia macam nisbah tu cikgu. Boleh. Apa dia? Soalan? Dia macam nisbah Dia macam nisbah lah lebih kurang. Macam contohnya, sekejap, saya nak kuatkan mic tak dengar. Okay, contohnya dia macam berapa kali dia lagi berat. Macam tu. Berapa kali dia lagi berat daripada atom yang kita anggap dia sebagai standard tu. Okay, kita guna
tu sebagai rujukan sebab kita tak boleh nak timbang atom tu directly. Okay, kita tak boleh timbang directly. So kita hanya ambil sebagai compare. Maksudnya bila kita kata magnesium adalah 5 kali lebih berat daripada sebiji telur yang kita anggap standard. Maksudnya adakah okay, so maksudnya relative atomic mass untuk magnesium adalah 5. Macam tu. Okay, itulah dia punya RAM. Itulah maksud dia RAM. 5. So ada unit? Tak ada. Sebab apa? Sebab dia hanyalah comparison. Okay, dia tak kata pun okay, dia unit dia gram sebab dia berat. Tak, sebab dia adalah relative atomic mass. Sebab apa? Sebab kita tak timbang pun actual mass of an atom. Okay, kita hanya anggap dia berapa kali lebih berat. So that is why relative atomic mass dengan relative molecular mass tak ada unit. Okay, faham setakat ni? Faham. Boleh proceed? Boleh. Alright, okay, seterusnya. Okay. Relative atomic mass. Okay, so siapa sekarang ni yang kita consider dia sebagai standard? Okay, so mula-mula tu maksudnya masa zaman dulu-dulu saintis dulu dia ambil hydrogen atom tu sebagai standard tau. Okay, kenapa? Sebab dia punya reason atom hydrogen ni dia paling ringan. Okay, the lightest atom. Lepas masses of atom of all other element will compare with the hydrogen atom. Maksudnya dianggapkan hydrogen ni sebagai standard. Okay, kita berujuk pada hydrogen. So hydrogen tu standard. So dia akan compare dengan berat hydrogen. Okay, berat hydrogen je. Okay, so for example one carbon atom is a heavy as macam ni. For example, okay, one carbon atom, okay, satu carbon atom lebih berat, okay, 12 lebih sekarang berat satu carbon atom bersamaan dengan berat 12 hydrogen atom. Itu maksud comparison. Itu maksud relative atomic mass. So, carbon punya RAM adalah 12. Okay, itu mula-mula. Okay, di mana kita gunakan hydrogen sebagai standard. Tapi selepas diorang kaji-kaji, diorang buat research. Okay, so bila dia buat research, dia dah tak ambil hydrogen dah sebagai standard. So sampai sekarang yang kita ambil sebagai standard adalah carbon. Okay. So ni bila tahun 1991 chemists across the world agree to use carbon 12. Okay. Kenapa ada perkataan dash 12? Ni teacher dah cakap dah ni masa awak belajar isotop. Carbon dash 12 ni maksudnya dia punya apa? Nuclear number. Okay, nuclear number dia. Mak kau terbalik. Astagfirullahaladzim. Okay, so kenapa after finding that the usage of hydrogen atom as the standard atom encountered various problems? Sebab dia kata bila dia guna hydrogen sebagai standard banyak problem. Okay, jadi dia gunakan standard dia adalah carbon 12. Okay, kenapa carbon 12? 12 tu sebab carbon ni dia ada isotop kan, ingat isotop. So tapi kita ambil yang 12. Okay, yang nuclear number dia bersamaan dengan 12. Okay, the relative atomic mass of an element defined as the average of an atom of the element compared to 1/12 of the mass of one carbon 12. Okay, so ini yang macam agak complicated untuk awak faham. Dengar betul-betul. Tadi teacher kata relative atomic mass adalah satu benda yang kita compare dengan sesuatu benda yang kita anggap sebagai apa? Standard. Sebagai beratnya. Alright, okay. So, konsep dia sama. Okay, tapi kan kalau macam tadi teacher kata dia compare dengan berat sebiji telur. Macam tu kan. Itu maksud compare dengan berat sebiji telur. Tapi kalau untuk ini, okay, untuk relative atomic mass, definition dia adalah average mass of an atom of the element. Dia compare dengan 1/12 daripada berat karbon 12. Okay, berat karbon 12. Okay, itu dia compare dengan yang ini. Sebab tu dia kata to 1/12 of the mass of one carbon 12. Maksudnya kalau teacher kata tadi, compare dengan berat sebiji telur. Okay, ni tak. Dia compare dengan 1/12 daripada berat sebiji telur. Faham tak? Halo?
Faham teacher, faham. Faham. Right. Dia ambil Okay. 1/12 ring. Dia ambil 1/12. Di mana berat karbon 12 ni, kalau macam teacher kata, dia compare dengan sebiji berat telur. Berat telur tu 5 gram contoh. Okay, tapi sekarang dia compare dengan 1/12 daripada berat karbon 12. Which is berat karbon 12 ini adalah 12. Okay, berat karbon 12 tu adalah 12. Okay, maksudnya contoh sodium. Okay, Na. Sodium, dia punya relative atomic mass dia, bila kita compare, sodium, berat sodium adalah 11 kali lebih berat, okay, 11 kali lebih berat daripada 1/12 of berat karbon 12, di mana berat karbon 12 adalah 12. Jadi, ni 12, ini 12, boleh potong tak? Boleh. Okey, Boleh. so bila potong, bila potong habislah kat sini jadi 1. So maksudnya what is RAM for sodium? 12. Ha? 11. Berapa? 11. 11 lah. Mana datang 12-nya? 12 ini dah potong dengan berat karbon 12. Berat karbon 12 adalah 12. So yang ini dah potong. Tak belajar pecahan ke? 1/10. Darab 5. Potong ini 2, ni 1. Samalah juga yang ni. 1/2 darab 2. So potong-potong jadi 1. Lah nak kena ajar maths lah pula kat kau ni. Faham ke tak? Faham. Berat dia 12 apa? Boleh. Apa dia? Berat karbon tu 12 apa? 12 gram lah. Maksudnya ini kan 1/12 of berat karbon 12. Ni kat sini ada. Okey, ni berat karbon 12 adalah 12. Okey, berat karbon 12 adalah 12. Okey, jadi yang ini kita potong-potong. Macam ni . Okay, so sekarang ni, tapi ingat teacher kata bila sebut RAM maksudnya dia compare. Bila compare dia tak ada unit sebab dia 11 kali lebih berat. Okay, 11 kali lebih berat daripada 1/12 daripada berat karbon 12. Karbon 12 tu berat dia berapa? Berat dia 12. Okay, so sekarang ni bila kita potong-potong, okay, so dapatlah RAM dia adalah 11. Okay, maksudnya berapa kali dia lebih berat itulah RAM dia, senang cerita. Kenapa? Sebab bila kita simplifykan dalam ni, dia dah jadi 1. Faham? Cikgu. Hmm. Cikgu, ada orang tak faham kat chat. Cikgu baca chat. Sekejap. Cikgu kurang faham, cikgu saya kurang faham. Okey, tak faham apa? Amirul Aziz, apa yang tak faham? Awak kena tahu apa yang awak tak faham, baru cikgu boleh explain. Apa yang tak faham? Okey, siapa yang faham? Cikgu. Macam mana boleh jadi 1/12? Itu kan, itu bukan macam mana boleh jadi. Itu memang definition untuk relative atomic mass. Maksudnya relative atomic mass tu is defined as average mass of one atom of element, okay, compared to 1/12 of mass of one carbon 12. Faham tak? Maksudnya itu bukannya tiba-tiba jadi satu average mass of an atom. Maksudnya berat satu benda tu, of element tu, dia compare dengan 1/12 daripada berat karbon 12. Okay, itu dia punya comparison, which is berat karbon 12 adalah 12. Okay, so berat karbon 12 adalah 12. So bila 12 potong, jadilah 1. Okay, so yang ini 1/12 ni datang dari mana? Itu datang daripada definition. So yang ini, tolong yang ini definition ni definition of relative atomic mass. Okay, ni definition of relative atomic mass. Yang ini awak kena hafal. Okay, kalau dia tanya what is relative atomic mass? Relative atomic mass is average mass of an atom of element compare to 1/12 of mass of one carbon 12. Okay, Amirul Aziz.
Ha. Maksudnya berat karbon 12 tu equals to nuclear number lah. Ya. Nuclear number lah. Sebab nuclear number dia kan organic tu. Ya. So maksudnya kalau kita nak guna standard yang lain, Untuk kita ikut nuclear number yang diberi lah. Ya, tapi konsepnya sekarang kau tak ambil yang lain sebagai standard. Hanya karbon 12 je. Faham? Okey, cikgu, okey. Alright. Okay, next question. Ada lagi? Teacher, tadi yang 11 darab 1/12 tu kan? Mana dapat 11 tu Okey, sebenarnya kan RAM ni kan, okey, itu teacher bagi contoh. Okey, so sebenarnya RAM ni awak tak payah, awak kena faham tapi awak tak perlu hafal. Sebab apa? Sebab dalam predictable dia dah siap bagi RAM dah. Dah siap bagi. Maksudnya kalau sodium punya RAM adalah 23. Okey, 23. So tadi teacher just bagi contoh je kat awak. Okay, so sebenarnya berat RAM punya untuk sodium adalah 23. Mana nak tahu 23 ni? Dia dah bagi dalam predictable. Even dalam calculation punya soalan, dia dah bagi dah RAM. So awak tak payah hafal pun. Cuma teacher nak biar awak faham konsep dia macam mana. Apa maksud RAM ni? You mesti kena tahu. Sebab apa? Sebab nanti you nak refer, you nak kira, you kena guna RAM ni. Faham? So sekarang ni kiranya kalau RAM dia 23, okay, so dia maksudnya adalah dia adalah 23 kali lebih berat daripada 1/12 of berat karbon 12. Itu je. Faham? Faham. Okay, soalan lain? Damia mana ada tak? Mana Damia? Nurin Damia? Nurin Damia Ya, wujud teacher. ada pun. Apa salah lambat? Gitu. Tak. Lepas tu faham ke tak faham? Faham, teacher. Syakir mana Syakir? Ada. Syakir je tak? Apa dia? Ada soalan? Tak ada. Okey. Girls? Ada soalan. Ada? Saya teacher. Apa dia? Dekat predictable tu kan cikgu kata ada RAM dia kan? Dekat bahagian mana? Okey, nanti teacher tunjuk. Okey? Predictable ni kan, nanti awak akan belajar topik 4. Topik 4 awak akan belajar predictable. Okey, tapi nanti bila untuk sebelum sampai predictable, kalau ada soalan calculation dalam chapter 3, dia tak bagi awak predictable. Dia akan bagi awak RAM tu terus. Maksudnya dia akan listkan RAM semua berapa. Dan soalan tu dia ada hidrogen, oksigen, nitrogen. So dia akan bagi semua RAM tu dekat dalam soalan. Okey? Okey tak? Okey teacher. Okey. Okey, itu adalah relative atomic mass. Bermaksud relative atomic mass adalah average mass of one atom. Okey, itu keyword dia. Okey, mass of one atom. Kenapa? Sebab dia relative atomic mass. Maksudnya kita comparekan berat satu atom tu dengan standard. Okey, so beza dia dengan ni yang tadilah. Okay, beza dia pula dengan, okay, ini adalah kenapa, reason. Ini awak boleh tengok, nanti teacher akan masukkan buku teks form 4 chapter 3 ni dekat dalam Walkerlet yang baru, chapter 3. So awak boleh tengok slide ni, awak boleh tengok buku teks juga, okay, by topic. Okay, carbon 12 is chosen as the standard because it is a solid at room temperature. Ini adalah reason kenapa kita ambil carbon 12 sebagai standard. Okay, ada beberapa reason. Walaupun carbon tu ada isotop maksudnya dia ada carbon 12, ada carbon 13, ada carbon 14, tapi kita ambil sebab isotop dia terlalu kecil. Okay, carbon 12 combine easily with other elements, therefore this element is found in most substance. Carbon dia boleh react dengan kebanyakan atom. So banyak elemen. So that's why kita ambil carbon 12 sebagai standard. Okay, so kita dah masuk relative atomic mass untuk atom. Sekarang kita masuk relative molecular mass, which is untuk molecule.
Okay, so tadi relative atomic mass RAM. Ini adalah relative molecular mass RMM. Okay, so apa beza dia? Sebenarnya tak ada beza. Kalau tadi kita comparekan, kalau tadi definition of relative atomic mass adalah average mass of one atom, sekarang dia adalah average mass of molecule. Okay, compare to 1/12 of the mass of one carbon 12. Okay, di situ tertinggal 1/12. So exactly the same lah sebenarnya. Maksudnya kalau tadi kita comparekan atom dengan berat, kita comparekan atom dengan 1/12 of berat carbon 12, sekarang kita comparekan molekul dengan 1/12 of berat carbon 12. Okay, so maksudnya memang sama dia punya definition tu, tukar sahaja yang molekul dengan atom. Okay, so wajib hafal sebab pernah keluar exam definition of RAM dengan RMM. Okay. Ya, kalau dia minta definition sama macam RAM, cuma tukarkan. Dia bukan average mass of atom, dia average mass of molecule. Okay. Compare to 1/12 of the mass of one carbon 12. Tapi senang cerita, kalau awak dah faham RAM tu apa, so macam mana kita nak cari RMM? RMM adalah hasil tambah daripada RAM. Okay, hasil tambah. Okay, so contohnya, okay, dia kata the relative molecular mass of a molecule can be calculated by adding up the relative atomic mass. Mana nak dapat relative atomic mass? Dia akan bagi dekat dalam soalan. Okay, so dia just tambah je. Okay, tambah je relative atomic mass. Okay, kita tengok contoh. Okay, jap tengok buku teks awak. Okay. Okay, macam ni kan. Alright. Jap teacher tak nak. Okay, tengok ni. Contohnya tau. Contohnya, katalah kalau macam ni. Okay, nampak tak? Nampak tak? Clear tak? Okay. Nampak. Okay. So macam oksigen. Okay, oksigen O2. Okay, oksigen gas O2. Okay, dia adalah molekul. So dia nak cari relative molecular mass. Dia nak cari RMM. So kita tahu, okay, dia akan bagi RAM untuk oksigen adalah 16. Okay, so just darab je lah 16 darab 2 ataupun 16 tambah 16. So RMM untuk oksigen adalah 32. Okay, sama juga dengan air. Sebab dalam air kita ada H2O. Okay, kita ada H2O. Okay, kita ada H2O. So H2O maksudnya kita ada 2 hidrogen, 1 oksigen. So apa kita buat? Kita cari hidrogen punya RAM sama dengan 1 darab 2 tambahkan dengan apa? Dengan 1 RAM of oxygen which is 16. So 12 tambah 16 sama dengan 18. Itu sahaja untuk RMM. Senanglah sebenarnya. So nak cari RMM macam mana? Hasil tambah RAM. Okay. Alright, so tengok yang ni. Okay, tengok yang bawah example 1 tu. Okay, calculate the relative molecular mass of glucose. So ada C6, H12O6. So relative atomic mass dia dah bagi dekat bawah tu, hidrogen sama dengan 1, karbon sama dengan 12, oksigen sama dengan 16. Kira sekarang guna kalkulator. Kira. Cepat. 2 seminit pun sampai ni. Cepat, teacher nak random pick je. Teacher tambahkan semua ke jawapan satu-satu? Tambahkan semua. Tengok ada berapa karbon. Okay, karbon ada 6. Berapa RAM untuk karbon? 12. Okay, so buat satu jalan je. 12 darab 6 tambah dengan hidrogen. Hidrogen 12. 12 darab berapa? Darab 1. Okay. Tambah
Oksigen berapa? Kira dulu. Okey. Dah? 180. Okey, kejap bagi teacher sebut nama dulu. Nak tengok siapa yang tidur ni. Jihan sampai sudah tak ada Jihan tak ada. Adam Haris? Adam Haris. Ada? Ada. Awak kira dapat berapa? Saya dapat 180 tu. Okey. Sekejap. Nanti kita tengok jawapan. Batrisha, mana Batrisha? Ya cikgu. Awak dapat ke tak? Dapat, saya dapat 180 juga. Alright. Okey. Aiman Haziq. Mana Ya, Aiman cikgu. Haziq? Ada, Kira cikgu, ada. ke tak? Ha? Kira ke tak? Kira, cikgu. Dapat ke tak? Dapat, cikgu. 180 ke? Alright, so benda ni simple je. Kira RMM ni maksudnya awak tambahkan je. Okay, so bila tambahkan dia akan jadi 180. Okay, okay, itu cara. Yang penting sekarang ni yang penting ingat definition, ingat konsep dia. Apa konsep RAM dengan RMM? Konsep dia adalah compare. Okay, compare. So tengok kat sini, relative molecular mass of a molecule is similar to the total. Okay, sebenarnya dia adalah similar to the total of relative. Nampak ni, atomic mass of atom in the molecule. Okay, maksudnya senang cerita, dia adalah hasil tambah. RMM ni hasil tambah RAM. Okay, tapi dia punya definition yang teacher kata itulah average mass of an atom ataupun molecule compare to 1/12 of mass carbon 12. Okay, faham Okay, bila awak dah tahu RAM, bila awak dah tahu RMM, kalau RAM untuk atom, dia akan bagi tahu, dia akan bagi. RAM ni memang tak payah hafal, dia memang akan bagi dalam soalan. Okay, memang akan bagi soalan RAM, tu jangan risau. Cuma yang awak kena cari adalah RMM dengan RFM. Okey, kalau RAM untuk atom, RMM untuk molekul, kalau untuk ionic compound kita ada RFM. Okey. So F is stand for formula. Okey, relative formula mass. Okey, apa beza dia? Concept of relative mass is also used for untuk ionic substances. Okey, apa maksud ionic substances? Dia adalah ionic compound. Okay, the relative mass of an ion substances is called relative formula mass. Kan kalau type of particle ada 3. Atom, molecule, ion. Okay, so jadinya untuk ion kita guna RFM. Okay, sama juga. Sama konsep dia macam RMM di mana kita tambahkan sahaja RAM. Tambah tau, tambah bukan darab. Okay, walaupun awak nampak nanti kita akan jumpa ada kurungan tapi sebenarnya kena tambah bukannya darab. Okay, right. So tengok kat example ni. Sekejap. Okay, example 2. Okay, tengok teacher tak nak buat ni. Calculate the relative formula mass of zinc chloride. Okay, so ada berapa zinc? 1. Okay, so zinc 65 RAM dia. Tambah dengan klorin ada 2. 1 klorin bersamaan dengan 35.5. So maksudnya 65 tambah 2 darab 35.5. Kira. Nur Sofia mana? Sofia ada ke tak ada? Nur Sofia. Cikgu, mic Sofia rosak. Okey. Tak apa, terima. Walaupun itu adalah jawapan yang klise juga. Syasha mana Syasha? Ya cikgu. Okey, Siti Hajar. Siti Hajar ada? Saya cikgu. Alright.
Zikri. Jaya belum dapat lagi. Jaya go. Belum dapat lagi. Dapat lagi. Kira zinc chloride je. Zinc chloride sahaja. Kira zinc chloride dulu. Cikgu, Sofia jawab dekat chat. Okay, jap. Kira Sofia. 136 Sofia kata. 136. Zikri dapat berapa? 136 juga Cikgu. Okay, awak kira Kira. Okay, so jawapannya 136. Okay, bagus. Okay, seterusnya. Aluminium sulfate. Okay, dekat sini teacher nak awak tengok betul-betul. Aluminium ada 2. So, maksudnya 27 darab 2. Okay, tambah dengan sulfur ni, S ni, nampak dekat sini dia adalah 1. Tapi awak kena ingat, dia bracket 3. Bermaksud total sulfur tu ada berapa? Total sulfur ada berapa? 3. Ada 3 kali. So kena tambah 32 darab 3. Tambah oksigen. Dalam ada 4, luar ada 3. So total ada berapa? 12. 12. Kenapa 4 darab 3, 12. So tambah 12 darab 16. Kenapa? Sebab oksigen 16. Okey, kira sekarang. Azrai tak ada yang Azrai? Ada. Azrai ada? Ada. Kenapa awak masuk as guest? Alah, kau tak log in ke tadi? Awak log in guna gemenci.mrsm ke tak? Tak kan? Okey, dapat? Dapat. Berapa? Dapat. 342. Okay, so konsep dia nampak ni aluminium 2 darab 27. Tambah tau, jangan darabkan yang antara aluminium dengan sulfur ni. Tambah 3 darab bilangan sulfur. Sulfur ada 3. So 3 tambah dengan 3 darab darab 32. Okey, tambah dengan, dia ada 2 cara. Sama ada awak buat macam teacher ajar ataupun awak selesaikan kat dalam ni punya RAM. Contohnya sulfur 32 tambah 16 darab 4 sebab ada 4 oksigen. Lepas tu total semua ni awak darabkan dengan 3 pun boleh juga. Lepas tu tambahkan dengan aluminium. Boleh macam tu. Okay, so maksudnya kita selesaikan yang dalam ni darab dengan 3, tambahkan dengan 2 aluminium. Or kita pecahkan terus. Maksudnya sulfur darab dengan 3, oksigen darabkan dengan 12. Okay, so at the end dia punya jawapan akan samalah 342. Faham? Faham? Okay, so ini. So yang ini adalah kira sekarang. Kira 10 ni 10 ni kira sekarang. Okay, yang ini tak ada masalah. Hidrogen 1. Okay, mana nak cari ni? Dia kata cari dekat RAM dekat. Okay, salin dulu soalan ni. Salin dulu H2O3, 3CO, NH3, N2O4, C4H10, CuCl2. Okay.
Cuba kalau sekejap nak try. Sekejap. Macam ni kalau teacher nak share. Kejap. Stop sharing kejap. Okay, share content. Okay, Microsoft Whiteboard. Siapa angkat tangan? Sofia angkat tangan, kenapa tu? Do you want to present, collaborate, present only you can Wi-Fi. Okay. So, teacher try buka whiteboard ni, awak nampak tak? Tak nampak whiteboard teacher? Nampak. Tak nampak? Nampak. Okay, so Nampak je. dekat whiteboard teacher ni, you boleh tulis. Cuba you try tulis. Nampak? Canggih kan? Okay. Sekejap Oi, dah over kau? Okay. Sekejap Dah, teacher nak padam. Padam. Okay. So sekarang, okay. Dah lah. Kau ni kau suruh edit kan lebih pula. Okay, so sekarang tadi apa? Apa soalan yang first tu? Tengok jap. H2. H2O3 CO. Okay. H2. Tak boleh buat pula ni formula H2. Tak best. Padam jap. Macam mana nak padam ni? Delete. Okay, teacher tulis. Okay, so kira H2 O3. Nanti awak isi je kat bawah dia punya jawapan. Janganlah padam teacher punya. Kau ni kan. Teacher sumpah kang. H2O3 CO. Teacher suruh tulis jawapan je. Siapa yang main-main, teacher sumpah dia H2O3 CO NH3 N2O4. NH3 N2O4. H2 1 darab 2 sama dengan 2. Okay, dah. O3 ni teacher yang buat 16 darab 3 sama dengan 40 berapa? 48. Betul tak? 48. Okay. Carbon dioxide. Okay, carbon dioxide. Awak kena buka ni. Awak kena buka periodic table. Okay. Tapi saya bagi tahu je lah. Carbon dia punya ni 12. Oksigen 16. Nitrogen 14. Hidrogen 1. Okay, itu dia punya RAM. Kakak pun tidur. Duduk sini, sejuk sikit. Tutup pintu. Solat pukul 3 lebih dah. Ni solat. Okay, C4H10 CuCl2 C4H10 CuCl2. Okay, lagi ZnOH2 K2Cr2O7. Kira cepat. Dah dapat jawapan, tulis jawapan awak kat bawah tu.
Karbon 12. Okey, 28. Betul? Siapa ni? Tengok sikit. Okey, lagi. 14 H3. Tambah woi. Janganlah padam yang kawan awak dah tulis tu. Okey. Betul 17. Okey. Dah cukup 17. Okey, next. Next is apa tadi? Apa tadi ni? N2 kan? N2O4. Okey, ni yang zinc hydroxide ni. Okey, sama ada selesaikan kat dalam dulu, maksudnya O tambah H darab dengan 2 ataupun kembangkan O dengan 2, H pun 2. Ni tambah. Zinc berapa zinc? Okey, basically macam tu lah. Okey, so teacher assume awak dah faham. Faham ke? Okay. Faham, teacher. Faham, teacher. Alright, okay. So kalau you dah faham, okay, cuba kita tengok kalau sekiranya, sekejap teacher tengok kat sini. Sekejap. Okay. So, okay, yang senang-senang tu memang awak faham lah. Okay, tapi kalau macam, apa nama dia? Ya, okay, sekiranya dia Fe and O3 bracket 3. Okay, so macam teacher katalah ada dua cara. Sama ada awak selesaikan dulu yang dalam ni. Okay, lepas tu darabkan dengan 3. So tambahkan semua. Ataupun awak kembangkan satu-satu. And 14 darab 3 oksigen. 3 darab 3. Okay, sekejap teacher nak tengok page 276. Okay, itu satu. Kita tengok yang susah-susah sikit. Zinc hydroxide. Awak nampak whiteboard kan sekarang? Betul? Yeah, betul. Okay, Zn O. Ada soalan tak? Cikgu, whiteboard dekat phone dia tak keluar. Tak keluar, so tak nampak apa-apa lah. Okay, tak apa. Saya solat. Okay. Oh, dekat phone, semua orang yang pakai phone tak nampak whiteboard Nampak je saya guna phone. Saya tak nampak. Ada yang nampak Zoom out je. Macam mana? Ya, saya Cuba zoom nampak. in, zoom out. Ada yang nampak, ada yang tak nampak. Cuba zoom in. Dia zoom in. Dia warna hitam tu sebab loading yang gitu. Oh, so dia lambat. Lag lah ni, lag. Betul? Ya ke? Okay, sekejap teacher. You tulis something went wrong. Sekejap. Teacher tengah cari predictable ni, sekejap. Okay, dekat belakang buku teks awak nanti kan, dia ada bagi senarai RAM tau. Dia tak bagi predictable, dia bagi senarai RAM. Okay, untuk Fe, iron RAM dia adalah 56. Okay, so iron sama dengan 56, nitrogen sama dengan 14, oksigen sama dengan 16. Ini RAM yang teacher bagi. Okay, zinc sama dengan 65. Tak payah hafal lah, ni memang ada soalan dia bagi. K sama dengan RAM dia adalah 39. Chromium, Cr tu chromium.
Kromium sama dengan 52. Okey, so kalau macam ni sama je pengiraan dia macam teacher kata, sama ada awak selesaikan satu-satu ataupun awak terus je kembangkan. Okey, so FE sama dengan 56. Ni ramai yang confuse bila dia macam ni kan, awak darab. Salah lah sebab awak buat matematik biasa. Sebenarnya dia tambah nitrogen. Okey, nitrogen. Okey, nitrogen ni dia selesaikan. 3 ni kita bawa dia ke depan. 3 darabkan dengan 14 tambah 3 darab 16. Okey, 3 darab 16. Macam tu lah. Nampak tak? 3 darab 16. Okey. So dapat berapa? Maksudnya selesaikan yang kat dalam ni 16 darab 3 tambah 14 darab 3 baru tambah 56. So what is the answer? 186. 186, betul? Ada jawapan lain tak? Okey, sama juga macam ni. Betul kan? 186. 242. Salah. Yang dalam kurungan je. Yang dalam kurungan 186. Okey, yang dalam kurungan. So yang ini adalah 186. Okey. So total 242. 242. Okey, 242. Okey, right, so yang ini pun sama juga, selesaikan kat dalam, darab dengan 2, tambah dengan zinc. Yang ini K2Cr2O7 darab 2 darab berapa? K 39. Tambah kromium 52 darab 2. Tambah dengan oksigen 16 darab 7. So tambahkan je semua. Okay, so basically habislah RAM untuk yang 3.1. Sekejap, teacher stop sharing. Desktop. Okay. So, habis yang itu. Okay, kita pergi sekejap. Okay, okay, 3.1, 3.1. 3.1 concept of RAM, RMM, RFM habis. Okay, so next class kita akan masuk 3.2. 3.2 adalah mole concept. Mole concept ni awak kena dengar betul-betul untuk kira mole. Macam mana nak kira mole, macam mana nak kira mass, macam mana nak kira volume. Ni semua akan diajar untuk subtopik yang kedua, 3.2. Subtopik. Lepas habis mole, baru kita akan masuk pada subtopik yang seterusnya. Mole ni memang panjang. So, dia tak boleh habis sehari rasanya. Okay, mole tak boleh habis sehari. Sebab dia memang perlukan pemahaman awak sebiji. Okay, so habis 3.2, nanti kita akan masuk subtopik yang seterusnya adalah... sekejap. 3.2... 3.3. Okay, 3.3 barulah kita masuk chemical formula. Okay, so habis chemical formula, barulah kita masuk chemical apa lagi? Adik, kau minta adik. Chemical equation. Okay. So chemical formula ni pun banyak-banyak. Chapter 3 ni tolonglah teacher macam tak nak terburu-buru ajar sebab tak nak kau tak faham. Okay. So memang kena ajar satu sebiji sebab dia memang banyak. Dan kalau pandai kira tak lost, 3.4 baru ada chemical equation. Okay. So 3.4 equation, 3.3 chemical formula, 3.2 mole concept. So next class teacher akan bagi nota dulu sementara awak boleh isi dulu, awak boleh fahamkan dulu. Kalau sempat teacher buat video untuk awak untuk mole concept. Okey, setakat ni ada soalan tak? Ada soalan tak?
Tak ada teacher. Okay, so faham ke Tak tak ada. faham? Ada Faham. teacher. Faham. Faham.